Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, untuk video kali ini saya nak tunaikan permintaan daripada salah seorang subscriber. Dia dah minta untuk saya buat cerita ni dah sangat lama dah. Cuma baru sekarang ni berkesempatan untuk tunaikan. Jadi cerita yang dia minta untuk saya ceritakan adalah tentang kisah pembunuhan yang berlaku di Indonesia, iaitu pembunuhan Vina dan juga Eki daripada Cirebon. Katanya kes ni memang sangat-sangat popular dekat Indonesia sana sebab ada viral satu audio suara yang mana mangsa ni iaitu Vina yang dah meninggal dunia masa tu merasuki kawan baik dia dan juga ceritakan apa sebenarnya yang dah berlaku pada malam kejadian. Jadi sebab itulah kisah ni memang sangat-sangat heboh pada satu masa dulu. Dan ada setengah orang tu sampaikan dia orang gelarkan Eki dan juga Vina ni sebagai Romeo dan Juliet Cirebon. Katanya diorang ni dibunuh dengan kejam oleh sekumpulan lelaki mat-mat motor. Bagi saya kes ni memang sangat-sangat tragik sebab diorang tu masih lagi remaja tau. Kalau saya time remaja dulu-dulu, sekarang ni pun remaja lagi tapi ceritanya remaja yang dulu-dulu tu, saya memang takut sangat kalau tengok sekumpulan lelaki yang ada melepak dekat tepi-tepi jalan macam tu. Dan kalau kita lalu je dengan motor, diorang macam tengok macam nak makan orang macam tu kan. Bukanlah nak kata diorang tu semua jahat, tak. Tapi kita ni sebagai seorang perempuan, kita rasa macam takut tau. Rasa macam tak selamat je macam tu kan. Apatah lagi kalau nak keluar malam-malam. So, kes kali ni memang melibatkan sekumpulan mak-mak motor ni yang bertindak untuk bunuh dua orang remaja ni disebabkan dendam. So, dah sedia? Jom kita mula. Pada 28 Ogos 2016, ada satu kemalangan jalan raya yang dilaporkan. Dan kemalangan ni melibatkan seorang lelaki yang namanya Rizky atau lebih dikenali sebagai Eki dan juga seorang anak gadis yang bernama Vina Dewi Arsita. Kedua-dua diorang ni masih lagi remaja dan berumur 16 tahun. Mak dengan ayah Eki dan juga Vina ni pun macam saling kenal. Diorang tahu yang anak diorang tu bercinta. Malah diorang dah rancang dah lepas budak-budak ni semua habis sekolah, dah dapat kerja dah semua, diorang akan satukan budak-budak ni. Satu hal lagi yang jadi heboh ialah sebab si Eki ni adalah anak polis, anak pegawai polis. Jadi lepas dah kemalangan tadi dilapor kepada pihak polis pun datang ke tempat kejadian tu, pergi cek-cek keadaan tempat kejadian, cek keadaan mayat juga. Dan masa tu diorang fikir itu adalah kemalangan. Cuma adalah beberapa benda yang mengganjal masa tu. Tapi masa tu sebab tak ada bukti yang mengatakan itu bukannya kemalangan biasa, jadi pihak polis putuskan yang kematian mereka berdua disebabkan oleh kemalangan jalan raya. Jadi sebab dah tak ada apa-apa yang nak disiasat lepas tu, so diorang pun dikebumikan. Tak lama lepas kejadian, ada salah seorang kawan mangsa ni pergi call pihak polis. Dia bagi tahu yang kes kematian Vina dan Eki ni bukanlah disebabkan kemalangan yang biasa, tapi disebabkan oleh pembunuhan. Tapi diorang meninggal disebabkan dianiaya oleh seseorang. Sebenarnya dalam masa yang sama juga, kawan mangsa yang call pihak polis masa tu tengah larikan diri daripada si pembunuh ni. Sebab si pembunuh ni pun tengah kejar dia juga. Dah dapat laporan daripada kawan mangsa tadi, memang betul lah apa yang pihak polis syak, ada sesuatu yang mengganjil dengan kejadian ni. Jadi pihak polis pun terpaksa gali balik kubur mangsa-mangsa ni dan diorang buat siasatan secara terperinci. Pada hari Sabtu 31 Ogos 2016, time tu kita semua tengah sambut kemerdekaan negara kita, yang mana hari ni sebenarnya adalah 4 hari selepas kejadian. Jadi pada masa tu pihak polis berjaya tangkap 8 orang yang disyaki terlibat dalam kes ni. Katanya diorang semua ditangkap dekat Jalan Perjuangan Cirebon dan tempat tu adalah tempat yang biasa diorang melepak. Antara yang pihak polis berjaya tangkap masa tu, Jaya 23 tahun, Eka Sandi 23 tahun, Hadi Saputra 23 tahun, Eko Ramadhani ataupun lebih dikenali sebagai Egi 27 tahun. Jadi Egi ni adalah ahli kumpulan diorang ni yang paling tua. Supriyatno 20 tahun, seorang lagi pelaku yang paling muda yang berumur 15 tahun dan namanya tu diorang bagi initial je, iaitu S dan juga K. Dan last sekali adalah Rifalso Wardana. Okey, dalam pada masa yang sama ada lagi beberapa orang yang masih lagi jadi buruan polis.
masih lagi belum tertangkap pada masa tu. Lepas pihak polis soal siasat dengan lebih terperinci dan kronologi kejadian pada malam tu sedikit demi sedikit terkuak. Rupa-rupanya pada hari kejadian, pada 27 Ogos 2016, kebetulan malam tu kiranya malam minggu lah, pada hari Sabtu malam Ahad, dan kejadian ni pula berlaku lebih kurang dalam pukul 10 hingga pukul 11 malam. Eki dan juga Vina dan juga kawan-kawan dia yang lain, diorang pergi ronda-ronda kawasan. Mungkin pergi melepak kat tempat-tempat mana ke macam tu lah kan. Jadi masa tu diorang cakap diorang satu kumpulan bawa 4 biji motor. Vina dan juga Eki ni dia naik satu motor. Mungkin dekat sana dah jadi kebiasaan untuk remaja-remaja ni pergi melepak, ronda-ronda motor. Tambah pula malam tu malam minggu kan. Rasanya dekat sini pun ramai je yang buat aktiviti macam gitu kan. Jadi itulah aktiviti diorang pada malam tu. Kebetulan masa tu diorang lalu dekat SMP Negeri 11 Kota Cirebon. Masa dia orang lalu dekat depan sekolah tadi, kebetulan dekat depan sekolah tu pun ada satu port yang mana sekumpulan mak-mak motor ni selalu sangatlah lepak dekat situ. Nak dijadikan cerita, masa Vina dengan Eki tadi dengan geng-geng dia yang 4 motor tadi kan, lalu dekat depan sekolah tu, so dia orang pun ternampak geng-geng motor ni kan. Geng-geng motor ni pun ternampak Eki dan juga Vina ni, dia orang ambil batu-batu kecil ataupun mungkinlah besar juga batunya kan, tapi diorang ambil batu-batu, diorang pergi lemparkan ke arah geng-geng Vina dan juga Eki yang tengah bawa motor masa tu. Dah dilempar batu tadi, mungkin geng-geng Vina dan juga Eki ni sempat elak batu-batu tu, jadi geng-geng mak motor tadi tak puas hati tau. So masa tu geng-geng mak motor ni pergi kejarnya geng-geng Vina dan juga Eki. Geng-geng Vina dan juga Eki sebab terkejut diorang semua dilemparkan batu tu, so diorang pun pecut laju lah kan, melarikan diri daripada tempat tu. Dan geng-geng mak motor ni mungkin diorang tak puas hati sebab lempar batu pun mungkin kena tak kena je kan, tak puas hati lah. So diorang pun pergi kejarnya geng-geng Vina dan juga Eki. Diorang kejar dengan motor masa tu, dan kebetulan Vina dan juga Eki ni ada paling belakang sekali. Jadi geng-geng mak motor ni diorang sempat untuk kejar Vina dan juga Eki. Kawan Vina dan Eki yang 3 motor lagi tu, diorang sempat melarikan diri sebab diorang memang dah ada kat depan sana dah. Katanya orang yang bagi arahan kepada mak motor ni adalah Egi. Bukan Eki tau, tapi Egi. Dah kenapa pula kan Egi bagi arahan macam gitu? Diorang kenal ke macam tu kan? Mestilah kita pun terfikir-fikir kan, apa sebenarnya yang berlaku? Kenapa Egi ni boleh bertindak untuk pergi kejar diorang macam ada sesuatu yang tak kena, macam dendam sangat lah macam tu kan? Ya, Eki dan juga Vina sebenarnya diorang kenal dengan Egi. Diorang tak kenal dengan mak-mak motor yang lain tau, tapi diorang kenal dengan Egi ni sebab biasanya diorang akan pergi melepak dekat satu port, dan Egi tu adalah salah seorang kawan lepak diorang, ataupun mungkin member kenal-kenal macam gitulah kan. Rupa-rupanya si Egi ni dah lama sangat dah berkenan dengan si Vina. Katanya Vina ni adalah seorang anak gadis yang sangat cantik. Dia orangnya sopan, dia anak gadis yang baik lah. Dan Egi pula mungkin dah lama sangat kot try mengorat si Vina ni. Tapi lah kan, Vina kan dah ada Eki, diorang dah memang bercinta time tu. Tapi si Egi ni mungkin nak try juga. Saya pun macam tak faham jugalah orang yang nak cuba nasib dengan orang yang dah ada pasangan. Don't ever do that. Jadi jangan sesekali buat macam tu. Jadi Vina, sebab dia dah ada Eki, dia pun dah cinta sangat dengan Eki ni, dan segala kata pujian, segala kata mengayat-ngayat semua yang si Egi ni bagi dekat Vina, Vina tak layan. Kiranya Vina tolak lah kan cinta si Egi ni. Pernah ada satu hari si Vina, dia pergi ludah dekat depan muka Egi. Biasanya kalau orang yang macam marah sangat dengan seseorang dan dia akan ludah dekat depan muka orang tu, dia mesti akan keluarkan kata-kata kesat ataupun kata-kata yang orang tak suka dengar lah kan. Jadi kemungkinan juga ada sesuatu yang berlaku dekat situ, sampaikan dia bertindak untuk meludahi Egi. Jadi Egi start daripada situ, dia memang dendam kesumat sangatlah dengan si Vina ni, sampaikan dia buat plan untuk pergi memperkosa Vina. Jadi pada malam tu, masa si Vina dan juga Egi naik motor, dia kan ada dekat belakang sekali kan. So geng-geng mak motor ni sempat kejar dia orang, dan yang paling ke depan, yang paling dekat dengan Vina masa tu adalah yang paling muda tu, yang berumur 15 tahun tu. Yang itulah dia pergi himpit motor si Vina dan juga Eki ni, dan katanya dia orang pergi tendang motor dia orang sampai jatuh. Dah dia dua orang tadi jatuh, tak habis kat situ tau. Katanya tempat yang dia orang jatuh tu adalah di flyover Cirebon. Tempat yang sama, mayat
kedua mangsa ni dijumpai esok harinya. Cuma masa dia jatuh motor tadi, dia bukanlah terus meninggal dekat situ, tak. Tapi geng-geng motor ni pergi bawa Vina dan juga Eki naik motor dengan diorang. Katanya naik motor macam bertiga macam tu tau. Macam si pelaku, si mangsa dan juga si pelaku. So diorang macam kepek, macam burger macam tu lah kan. Jadi diorang bawa mangsa-mangsa ni ke port diorang, iaitu salah sebuah showroom kereta yang dah lama dah ditinggalkan. Dan juga showroom kereta tu sebenarnya ada betul-betul depan sekolah SMP Negeri 11 tadi. Ya, lepas dah sampai dekat showroom tadi, dekat situlah semua tragedi buruk ni berlaku. Pada masa tu si Eki dibantai sampai meninggal dunia dekat tempat kejadian tau. Diorang pukul. Memang itulah tak berberi kemanusiaan. Katanya diorang pukul menggunakan sama ada kayu ataupun semacam buluh macam tu. Lepas diorang dah bantai si Eki dan Eki dah meninggal dah dekat situ, diorang pergi pukul Vina pula. Diorang pukul si Vina ni sampai Vina pengsan. Dah Vina pengsan tadi, diorang pergi angkatnya Vina, pergi letak dekat sebelah mayat Eki dan dekat situlah diorang memperkosa Vina. Ceritanya betapa tak berkeperimanusiaannya seorang manusia, dia boleh pergi terfikir untuk angkat si Vina ni dan pergi letak dekat sebelah mayat Eki. Dah tu pergi perkosa Vina dekat situ sebab semata-mata semacam nak supaya Eki boleh tengok Vina yang diperkosa. Tapi sebenarnya Eki dah pun meninggal dunia masa tu. Tak puas hati diorang dah buat macam gitu dekat Vina tadi, diorang pergi bantai lagi sekali si Vina sampailah Vina meninggal dunia. 6 hari lepas Vina tu meninggal, kawan Vina ada call keluarga Vina dan minta supaya diorang tu semua, ahli keluarga Vina, datang ke rumah diorang sekarang juga. Macam sesuatu yang sangat urgent. Jadi ahli keluarga di Vina pun pergilah ke rumah kawannya tu kan. Rupa-rupanya kawan Vina ni dirasuki oleh arwah Vina. Ataupun orang cakap, mana ada arwah kak, macam tu kan. Mungkin kita boleh cakap jin korin lah kot. Kalau ada antara korang yang cakap, kak, jin korin pun tak ada. Okey, korang boleh fikir apa yang korang nak. Jadi untuk cerita kali ni, saya akan sebut arwah Vina lah, okey. Tapi terpulang pada anda nak fikir itu tu apa. Okey? Jadi arwah Vina tadi dah merasuki kawan dia dan dia ceritakan apa sebenarnya yang berlaku pada malam tu. Memang dia tak ceritakan secara terperinci. Yelah, dia tak adalah cerita secara terperinci macam yang biasa-biasa dia cerita tu. Cuma daripada apa yang diceritakan, dapatlah gambaran kasarnya apa yang berlaku pada malam tu. Jadi jom kita dengar sama-sama rakaman suara yang ayah Vina ni dah rakam masa kawan Vina tu dirasuki oleh arwah Vina. Siapa deh? Anaknya polisinya Dede nggak kenal? Nggak kenal. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang? Iya. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh? Enggak. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. balok. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih Dede kepalanya kenapa? Diapain Dede ke kepalanya? Tadinya dibenturin. Dibenturin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena. Itu tuh salah satunya ada yang suka sama Vina. Temen Egi itu salah satunya, namanya Egi. Bener kan jarak hati Egi pak? Namanya Egi, temennya Egi. Suka sama Vina. Terus Vinanya ngeludahin. Dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana Egi tuh deh? Vina nggak kenal, cuma satu tongkrongan gitu mbak sama Eki. Satu tongkrongan sama Eki? Iya, Vina sering dibawa sama Eki tuh. Ekinya suka sama Vina. Terakhir Dede sama Eki di mana? Terakhir tuh Dede jalan-jalan. Nongkrong di mana? Dari Taman Sumber. Taman Sumber? Iya. Terus ada yang ngehajar Eki dari belakang. Motornya jatuh. Terus Dede nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup. Terus Dede lagi diperkosa mbak. Sabar deh.
Orangnya udah ketangkep deh, orangnya udah ketangkep. Masih belum semua, Mbak. Iya, belum semua, tapi ini lagi dicariin lagi deh, lagi dicariin sama bapaknya Eki. Jangan ketipu, Mbak. Vina sama Eki nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok, Mbak. Iya, deh, sabar deh. Kalau digeret pakai motor pasti dedel semua kan, Mbak? Iya, percaya. Ini jasadnya enggak kan, Mbak? Iya, Mbak percaya deh, Mbak percaya. Okey, daripada rakaman yang kita dengar tadi, katanya info-info yang Vina ni ceritakan lebih kurang sama dengan info-info yang pihak polis ni dapat. Yelah, kita tahu kan, lepas 4 hari kes ni jadi, ada 8 pelaku berjaya ditangkap. Dan juga kes kerasukan ni berlaku adalah pada hari ke-6. Jadi ada 2 hari gap dekat situ. Mungkin dalam masa 2 hari tu pihak polis dah dapat dah info-info apa sebenarnya yang berlaku pada malam tu daripada geng-geng motor ni. Tapi katanya pihak polis buat siasatan ni dapat info-info tu semua bukanlah berdasarkan rakaman suara yang ayah Vina tu bagi. Tapi macam pelik jugalah kan, kalau kes-kes kerasukan macam ni boleh jadikan bukti dekat mahkamah ke, boleh jadikan saksi ke apa kan. Macam itulah, agak krik-krik lah juga. Jadi mungkin pihak polis dapat tahu cerita keseluruhan ni daripada siasatan yang dibuat, bukanlah berdasarkan audio tu. Okey, kesian juga tahu dengan nenek Vina ni. Sebab masa dia mandikan jenazah Vina, dia perasan tahu yang jenazah cucu dia ni macam pelik sikit. Macam ada sesuatu yang mengganjil. Dia tengok ada kesan lebam, seolah-olah macam Vina ni dipukul. Dan juga ada semacam pukulan dekat bahagian kepala dia. Masa tu macam dia terdetik lah dalam hati dia. Takkanlah kemalangan jalan raya boleh ada kesan-kesan luka yang macam gini. Cuma dia tak fikir banyak sebab pihak polis pun dah sahkan yang ini adalah kemalangan jalan raya. Jadi dia pun macam tak mempersoalkan lah hal tu. Dan tak lama lepas tu barulah keluarga dia orang dapat khabar yang sebenarnya Vina dan juga Eki meninggal dunia disebabkan oleh pembunuhan ataupun dibunuh. Bukanlah disebabkan oleh kemalangan jalan raya. Pada 26 Mei 2017, 7 orang daripada pelaku ni dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Tadi yang diorang tangkap ada 8 orang kan. Dan salah seorang daripada mereka tu masih lagi di bawah umur, baru 15 tahun masa tu kan. Jadi dia dijatuhkan hukuman sebanyak 8 tahun penjara. Sebenarnya ada lagi tahu yang belum ditangkap masa tu. Katanya nama lelaki ni adalah Rivaldi Aditya atau lebih dikenali sebagai Ucil. Lepas kejadian ni berlaku, si Ucil ni pergi post dekat FB dia tau. Dia pergi post yang kononnya dia bersedih lah dengan kematian si Vina ni. Dan dia cakap dia sedih dengan kehilangan si Vina ni sebagai salah seorang kawan dia. Padahal dia juga merupakan salah seorang pelaku drama. Tapi katanya tak lama lepas tu dia pun berjaya ditangkap juga dan dibawa ke muka pengadilan. The end. Okey, itulah dia kisah tragis yang berlaku dekat Indonesia. Kisah macam mana seorang manusia boleh pergi pinjam topeng syaitan. Ataupun mungkin kita boleh cakap dia tu syaitan bertopengkan manusia macam tu kan. Dia boleh pergi buat plot twist. Dia boleh pergi ambil Vina dan Eki dekat jambatan tadi dan bawa ke showroom untuk diperkosa dan juga dibunuh dekat sana. Dan diorang pergi buang mayat Vina dan juga Eki tu dekat tempat yang sama yang Vina dan juga Eki jatuh motor tadi. Sampaikan masa tu pihak polis ni memang percaya yang Vina dan juga Eki ni kemalangan jalan raya. Katanya sebab diorang terlanggar penghadang jambatan tu dan terjatuh daripada jambatan. Tapi ada juga dengar cerita yang macam dia dilanggar oleh sesuatu, sama ada kereta ke apa, dan diseret sampaikan mayatnya dalam keadaan begitu. Cuma itulah ceritanya sekarang ni. Kalau nak comparekan hantu dengan manusia lebih lagi menakutkan kan? Apa pendapat korang? At least kalau kita jumpa hantu, kita baca ayat Quran, baca ayat kursi ke, zikir ke apa kan, dia lari tau. Tapi kalau manusia ni macam mana? Kalau kita baca ayat kursi depan muka dia datang je nak buat jahat kat kita tu, Allahu Akbar, a'udzubillah minasyaitonirrajim, macam tu kan. Agak-agak dia lari tak? Questionable dekat situ kan. Jadi korang mungkin ada pendapat korang sendiri, yang mana yang lebih menakutkan, hantu ataupun manusia? Jadi komen dekat bawah, saya pun nak tahu apa pendapat korang. So saya rasa sampai di sini untuk video kali ini. Dan maaf kalau ada yang kurang daripada saya. Maaf juga kalau saya ada menyentuh sensitivity setengah ini video. Jadi sebelum kita tamat, sebelum kita bye-bye, jomlah kita sedekahkan Al-Fatihah untuk mangsa-mangsa kejadian. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okey, saya rasa sampai di sini untuk video kali ini. Dan macam biasa, kalau korang suka video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.